Selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan mengupas isu ketidakupayaan penglihatan seorang pelajar yang berasal dari Kuantan, Pahang. Pelajar bernama Quratul Ain binti Abdul Razak ini menghidap cacat penglihatan bitu multiple handicap di mana biji matanya tidak seimbang hingga menyebabkan tahap penglihatannya semakin rendah. Pelajar yang istimewa ini lahir pada 3 September 1996 di Hospital Besar Kota Baru dan bersekolah di SMK Indira Makota 2, Kuantan. Dia mengikuti program integrasi cacat penglihatan di sekolahnya. Pelajar yang mempunyai 5 orang adik-beradik ini disahkan menghidap kecacatan penglihatan sejak dia lahir. Kecacatan penglihatan kedua ini bermaksud pelajar ini mempunyai sedikit penglihatan di mana kedua matanya mempunyai tahap penglihatan 6/24 dan dia memerlukan rawatan susulan seumur hidupnya. Selain itu, pelajar ini juga mempunyai masalah perkembangan lambat dari segi pembelajaran atau dikenali sebagai multiple handicap. Seterusnya adalah proses pembelajaran responden. Antara proses pembelajaran responden di dalam kelas ialah guru biasanya akan menggunakan bahan dan contoh yang boleh membantu responden dan pelajar lain dengan penyampaian maklumat secara perlahan agar responden dapat memahami pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan perkataan yang mudah dipahami pada peringkat permulaan dan secara berangsur menggunakan penambahan yang sesuai dengan pelajar mereka. Hal ini disebabkan responden merupakan salah seorang pelajar yang mempunyai masalah lain selain tidak dapat melihat di mana responden juga mengalami masalah pembelajaran. Antara masalah yang dialami responden ialah cacat penglihatan B2 sehingga menyebabkan pergerakan responden dari satu tempat ke tempat lain terbatas kerana responden tidak dapat melihat dengan jelas. Manakala dari segi pembelajaran, responden mengalami masalah dari segi komunikasi dan sebutan yang kurang jelas semasa bertutur dan responden juga tidak dapat membaca perkataan yang baharu. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang betul amalah penting untuk digunakan oleh guru di dalam kelas kerana kita semua tahu bahawa proses pembelajaran pelajar yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan adalah tidak sama dengan pelajar normal yang lain kerana mereka biasanya menggunakan deria pendengaran semasa belajar. Untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran, pelajar perlu memastikan susunan atur bidik darjah adalah sesuai dengan tahap penglihatan pelajar. Galakkan pelajar berkomunikasi dengan rakan sebaya dan banyakkan membaca agar lebih mahir berbahasa dan untuk meningkatkan pembenaran kata pelajar. Penggunaan mesin braille untuk menulis dan membaca juga amat perlu agar pelajar dapat menulis dan membaca dengan mudah. Di samping itu, penggunaan gambar wajah timbul juga lebih mudah untuk pelajar memahami dengan lebih jelas apa yang diajar oleh guru. Di samping itu, pelajar juga dapat melihat dengan menggunakan bahan cetakan besar supaya lebih jelas dan penggunaan kanta pembesar untuk memudahkan pelajar melihat teks. Begitu juga dengan penggunaan CCTV. Selain itu, penggunaan komputer yang mempunyai perisian JAWS atau NVDA juga dapat membantu pelajar untuk mengendalikan komputer dengan lebih mudah. Teknik-teknik pembelajaran dan pengudacara khas oleh guru kepada responden. Seorang guru jika menghadapi murid seperti responden, kajian kami perlu mempunyai kemahiran dan teknik pembelajaran dan pemudacaraan yang berkesan. Contohnya dari segi lisan, guru perlu mempunyai kemahiran dan pembelajaran komunikasi yang mantap, seperti suara yang jelas, kefasihan dan kelancaran perkataan yang diguna. Dari segi bukan lisan pula, guru juga perlu proximity iaitu berdekat dengan responden supaya responden dapat lihat dengan jelas. Begitu juga, teknik bercerita juga merupakan satu teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan kerana lebih sesuai untuk mengurangkan penggunaan penglihatan dan menarik perhatian responden. Selain itu, dari segi pembelajaran abad ke-21, saya bercandang guru menerusi pembelajaran berpusat murid. Guru sebagai pembimbing dalam mengenal pasti dan memberi latihan alat bantu penglihatan kepada responden. Contohnya, guru ajar tentang tulisan braille agar memudahkan responden membaca dan menulis. Selain itu, responden juga boleh belajar menggunakan mesin braille atau screen reading software dengan bantuan guru kerana berada tahap penglihatan terhad yang telur. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan teknik rakaman video proses pembelajaran dan pengajaran kerana responden kami mempunyai perkembangan lambat dari segi pembelajaran dan penglihatan terhad yang teruk. Ini bermaksud responden kami memerlukan masa yang panjang untuk belajar. Kaedah yang terakhir ialah guru perlu menyediakan bahan atau gambar-gambar timbul dan bahan bacaan yang sesuai dari segi saiz tulisan yang tebal, besar dan terang kepada responden atau menggunakan alat bantuan penglihatan terhad yang boleh membesarkan saiz cetakan pada bahan bacaan seperti kanta pembesar tangan, kanta pembesar berdiri ataupun kanta elektronik jenis video, magnifier dan lain.
Ibu bapa disaran mendaftarkan anak-anak kelainan upaya OKU di sekolah berpendidikan khas. Ia seiring hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperkasa dasar Zero Reject Policy bagi memantapkan pendidikan murid OKU selari ketidakupayaan mereka ke sekolah arus perdana. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas KPM, Datuk Dr. Yasmin Hussein berkata, dasar itu melibatkan pelaksanaan program pendidikan khas integrasi PPKI dan program inklusif. Kita akan pastikan mereka belajar mengikut kurikulum yang telah kita sediakan. Dan bagi anak-anak yang kurang upaya pelbagai dan juga low function yang mana di peringkat bawah tu tadi, kita ada kurikulum yang tersendiri. Dan kita juga dah susun laluan mereka untuk kita transisikan mereka daripada prasekolah ke sekolah rendah, ke menengah ataupun ke sekolah menengah pendidikan khas vocational ataupun PPKI yang melaksanakan latihan kemahiran. Akhirnya mana kita nak tempatkan mereka ke industri untuk kerjaya mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sumbangan Hari OKU Antarabangsa 2018 di Ibu Negara. Setakat Oktober tahun ini, hanya 83,000 pelajar OKU didaftarkan ke sekolah pendidikan khas berbanding jumlah keseluruhan 4.5 juta golongan itu dikesan di negara ini. Seterusnya adalah sokongan luar terhadap Sempena Hari Belia golongan Sedunia yang pada Isnin, mengalami Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menyantuni 200 orang kurang upaya OKU penglihatan. penglihatan yang terkesan pandemik COVID-19. Sumbangan projek prihatin berkenaan diserahkan kepada golongan B40 dan Asnaf dengan kerjasama Yayasan Orang Buta Malaysia dan Pertubuhan Salwa Malaysia di Pusat Rukun Tetangga Daerah Brickfield di Kuala Lumpur pada Isnin. Ketua Pegawai Operasinya Syahril Azfar Saleh berkata sumbangan membabitkan barangan makanan asas dan kebersihan diri termasuk kit ibadah. 50 pek makanan dan telekong kepada OKU Muslim dan selebihnya akan dihantar dari rumah ke rumah. Ia bagi memastikan prosedur operasi standard SOP seperti penjarakan sosial dapat dilaksanakan demi mencegah penularan wabak COVID-19. So basically jumlah bantuan kita pada Mac 2019 hingga yang terkini lah mencecah 1.5 juta yang merangkumi bantuan kepada golongan yang memerlukan B40, golongan yang terjejas dengan COVID-19 dan yang terbaru kita dengan OKU lah. Jadi bantuan seperti yang saya sebutkan kepada dan juga kepada frontliners. Bantuan, sokongan serta tambahan masa ketika menduduki peperiksaan awam. Kemudahan pembantu pengurusan murid BPM. Perkhidmatan sokongan profesional di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK. Antara cadangan penambahbaikan PDPC untuk responden iaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang nyata. Selain itu, guru juga boleh mengaplikasikan gaya pembelajaran auditori terhadap murid ketidakupayaan penglihatan seperti responden dalam video ini. Gaya ini juga saling berkait rapat dengan cara penggunaan kemahiran diri lain seperti kemahiran mendengar, bertutur. Kebanyakan murid ketidakupayaan penglihatan mempunyai kemahiran mendengar yang tinggi. Oleh itu, guru boleh memulakan pembelajaran dengan memberitahu serba sedikit apa yang bakal dipelajari dan menutup pembelajaran dengan rumusan ringkas. Guru juga harus menyebut secara lisan semasa tulis di papan putih untuk memudahkan murid dalam pembelajaran. Aktiviti auditori seperti perbincangan berkumpulan perlu dilaksanakan oleh guru supaya responden dapat menerima ilmu melalui pendengaran. Cadangan penambahbaikan yang lain iaitu guru merakamkan pelajaran.